Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi taufik dan juga memudahkan kita untuk meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Hasyiat Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi, yang mana sebelum semalam ada masalah teknikal tak dapat dielakkan, jadi tak boleh nak kita panggil tak boleh nak streamkan, nak castekan kitab daripada OBS ke FB, jadi ada problem sikit. Alhamdulillah malam ni nampaknya dapat balik lah, cuma kamera tak boleh lagi. Masalah dari OBS ke mana tak tahu tu, tapi Alhamdulillah kita boleh castekan kita punya skrin ni dalam FB. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan usaha kita, insyaAllah. Jadi kita berhenti sebelum ni pada perbincangan tentang sifat ma'nawiyah pada kalam Syekh Al-Hudhudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Was-sifatul ma'nawiyyatu hiya al-halu al-wajibu lidh-dhati ma damat adh-dhatu mu'allalatan bi'illatin. Fal-halu ukhrija bihi as-sulubu wa sifatul ma'ani ومعللة بعلة أخرج به الحال النفسية. ومعنى التعليل التلازم، أي يلزمها معنى قائم بالذات، فقادر يلازم القدرة، ومريد يلازم الإرادة، وعالم يلازم العلم، وحي يلازم الحياة، وسميع يلازم السمع، وبصير يلازم البصر، والمتكلم يلازم الكلام. Situ kita masuk pada kalam Syekh Syarqawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Muhashyi qawluhu ukhrija bihi as-sulub, maka mengeluarkan dengan katanya hal itu, keluar dengan kata hal. Ni dia akan syarah ta'rif. Dia akan syarah ta'rif. Jadi ta'rif ma'nawiyah ila hal al-wajibah. Maka hal ini jinsun fi ta'rif. Maka bila dengan disebut jenis dia hal, maka terkeluar daripada qaid hal ataupun hal itu selain daripada hal. Mana dia kata ukhrija bihi, maka terkeluarlah dengan dia, dikeluarkan dengannya as-sulubu, segala sifat-sifat salbiyah. Wasifatul ma'ani, dan sifat ma'ani tak termasuklah, kerana ini bukan daripada sifat hal. Sifat salbiyah, sifat ma'ani ni tak tergolong daripada sifat hal. Kenapa? Li'annal ula adamiyatun, kerana yang pertama sifat salbiyah as-sulub, dia itu sifat yang adamiyah, bangsa tiada. Sifat yang reti maknanya adam. Maknanya tidak ada sesuatu. Bukan dia tak ada. Dia memang tak ada lah sebab dia bukan wujudiyah. Tapi bukan fokus adamiyah tu kerana nak rujuk pada tak ada tu. Tapi nak memberikan ataupun nak memberitahu bahawa sifat salbiyah ni maknanya ialah makna yang dimulai dengan tidak ada. Qidam, tiada awal. Qidam kita kata sedia. Baqa', baqa' kekal, tiada akhir. Jadi maknanya nafyu ma la yaliqu anillahi ta'ala. Itu maksud adamiyah tu. Okey. Jadi itu bukan hal lah. Dia i'tibar.
Wathaniyatu yang kedua sifat ma'ani tu wujudiyatun. Sifat ma'ani pula sifat jenis wujudiyah, sifat bangsa ada. Maka dia tak termasuk dalam jenis hal. Maka terkeluar. Wal halu wasitatun bainahuma. Dan bermula hal itu wasitah antara keduanya. Antara apa? Antara wujudiyah dan adamiyah. Antara wujud dengan adam. Walau qala ukhrija anhu, kalaulah dikeluar, dia musannif sebut, musannif takbir ukhrija anhu. Dia takbir dengan bahasa ukhrija anhu. Sini dia kata ukhrija bihi, dia guna ba. Sini dia kata kalau musannif kata ukhrija anhu, dikeluarkan daripadanya, lakana aula, kata muhasyi kita lebih aula. Kok mana lebih aula tu? Li'annal mansuba, kerana yang dinisbahkan, wasifat li'annal mansuba wasifatil ma'ani, dan sifat-sifat ma'ani, lam tadkhul fi syai'in, dia tu dah tak masuk dalam sesuatu, hatta yukhrijaha, sehinggalah dia nak perlu keluarkannya, biqaulihi al-hal. Gitu. Nampak? Jadi kenapa dia kata gitu? Sekarang ni bila musannif takbirkan dengan bihi, maka faham di situ kalimah hal itu li'anna suluk. Gitu boleh ya, suluk. Kena dah tu. Apa maksud pula dah? Suluk dah Terima kasih. Ya, jadi li'annal al-suluba. Di situ Jadi al-sulub. Sifat-sifat salbiyah. Kita bincang salbiyah dengan ma'ani kan. Jadi li'anna as-suluba. Orang lain, naskah lain gua ni, betul tak? Okey. Kerana sifat salbiyah dan sifat ma'ani tidak termasuk dan sesuatu pun tak termasuk awal lagi. Hatta yukhrijaha, sehingga musannif nak keluarkan dengan katanya al-hal. Sekarang ni kita nak keluar tu, dia kena masuk dulu. Baru kita sah, kita kata keluar dengan katanya hal. Ukhrija bihi, maka dikeluarkan dengan kata musannif hal itu. Dikeluarkan akan sulub dan juga sifat ma'ani. Jadi nak keluar tu kena masuk dulu. Kalau tak masuk awal dah, maka orang panggil ukhrija bihi. Ukhrija anhu, terkeluar daripadanya atau dikeluar daripadanya. Waktu baru betul. Sebab apa? Kaedah anhu ni makna bukan dengan sebab dia masuk dulu baru dikeluarkan. Sebab itu dia kata kalau musannif takbirkan ukhrija anhu, lakan aula, daripada kata ukhrija bihi. Sebab ukhrija bihi dia terkeluar dengan sebab ada musannif kata al-hal. Itu satu. Okey. Maka dia kata lam tadkhul fi syai'in hatta yukhrija. Maka sifat salbiyah, sifat sulub dan juga sifat ma'ani tak termasuk ada satu pun sehingga perlu dikeluarkannya dengan katanya al-hal. Itu satu. Wa aidan, yang kedua dari segi ilmu mantik. Fal halu jinsun. Dalam masalah mantik bab ta'rif, hal ni kita panggil jinsun fi ta'rif. Wa sya'nul jinsi, dan sya'an jins, kerjaan jins. Kerjaan jins, jinsun fi ta'rif ni al-ikhraju, wa sya'nul jinsi al-ikhraju anhu la bihi. Kerjaan jins ni ialah ikhraj anhu, terkeluar daripadanya, bukan terkeluar dengan sebabnya. Al-ikhraj bihi tu kerjaan qaid, kuyut yang datang lepas pada jins yang kita panggil sebagai faslun, fusul tu. Fusul tu yang ukhrija bihi, yang dikeluarkan dengannya, dengan fusul itu. Adapun jins tu daripada awal tidak termasuk. Sebab itu
kerjaan sya'nul jins ialah ikhraju anhu. Nampak tak? Hak ni kena faham bahasa Arab lah dari segi makna an dengan bihi tu. Dari segi makna an dengan bihi. Sebab itu makna kalau kita tak faham ni kena ngajilah hak bahasa Arab, hak bahagian nak memahamkan ni. Sini dok dan kita nak setuh lah sini Okay. Habis. Qauluhu ukhrija bihi al-halu an-nafsiyah, dan keluar dengan katanya mana tadi? Dengan kata wa mu'allalatan bi'illatin ukhrija bihi al-halu an-nafsiyah. Dia kata qauluhu ukhrija bihi al-halu nafsiyah tu dikeluarkan dengan perkataan musannif mu'allalatan bi'illah hal nafsiyah. Hal nafsiyah tak masuk. Sebab apa? Sebab hal sifat ma'nawiyah ni ialah hal yang mu'allalah bi'illah. Adapun sifat wujud itu sifat nafsiyah, iaitu hal yang ghairu mu'allalah bi'illah. Kenapa? Li'annal hal kisman. Kerana hal ni dua bahagi. Kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Apa dia? Yang pertama, ma lazama sifatan. Ma lazama. Ma lazama sifata ma'nan idhafah. Sesuatu. Hal yang melazimi sifat makna. Sifat ma'ani. Wa tusamma halan ma'nawiyatan. Dinamakan hal ma'nawiyah. Ma lazama sifata ma'nan. Sifatan jadi maf'ulun bih bagi lazama. Ma lazama fa'il dia dhamir mustatir takdiruhu huwa. Barang yang melazim ia barang akan sifat makna, sifat ma'ani ni. Yang dinamakan hal ma'nawiyah. Jadi hal ma'nawiyah ni lazim daripada sifat ma'ani. Dia melazimi sifat ma'ani, sifat makna. Wa ma lam, yang kedua pula, wa ma lam yulazim dzalika. Yang kedua ialah yang tidak melazimi sifat makna, tidak melazimi sifat ma'ani. Wa tusamma halan nafsiyatan, dinamakan hal nafsiyah. Sifat wujud lah situ Dia tu bukan atas ada asbab lain, ada sebab lain dia itu jadi makna, dia jadi hal. Dia tidak lazim bagi sesuatu. Dia hanya pada dirinya saja. Dia tak ada kait dengan lain. Adapun maknawiyah, dia berkait dengan ma'ani. Maknawiyah berkait dengan ma'ani. Adapun wujud, dia tak ada kait dengan yang lain. Okey. Qauluhu wa makna ta'lil. Dan makna ta'lil itu ialah talazumu. Ialah berlazim-laziman. Walaysa ma'nahu. Dan bukanlah maknanya. Makna ta'lil itu bukan maknanya. Walaysa ma'nahu ifadata al-illati ma'lulaha al-thubuta. Bukan makna ta'lil ialah memberi faedah oleh illah akan maklulnya akan subut. Memberi faedah oleh illah kepada maklulnya akan subut. Bukan makna tu. Tu makna ta'lil juga. Tapi di sini bukan ta'lil dengan makna tu. Bukan ta'lil dengan makna tu. Macam kita kata apa nama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata tendangan kita illah bagi bergerak bola. Jangan ni bukan nak cerita bab akidah, ni nak cerita bab dari segi makna illah maklum ni. Bukan i'tiqad gitu Dia kata Mu'tazilah pula. Bukan nak cerita contoh tu illah, bagaimana kesan illah pada maklum tu. Kesan tu adiyat saja. Kesan adi bukan akli. I'tiqad ahli sunnah, tapi nak contoh ni. Jadi tendangan kita pada bola maka bergerak bola. Jadi maklumnya ialah gerakan tu, ilahnya ialah tendangan kita. Jadi itu ta'lil. Makna memberi kesan oleh tendangan kita akan bergerak bola. Adakah ta'lil itu maksud di sini? Bukan. Walaysa ma'nahu ifadatal illati ma'lulaha athubuta. Bihaitsu takunul ma'ani, sekira-kira jadilah sifat ma'ni itu mu'athiratan, memberi kesanlah pula. Fil ma'nawiyah, pada sifat ma'nawiyah. Bukan maksud gitu. Ka ta'thiri harakatil isbi'i
fi harakatil khatami, seperti memberi kesannya gerak jari pada gerak cincin. Maka jari kita bergerak menjadi ilah kepada geraknya cincin. Ini contoh je ni. Alal qawli bidzalika, atas pandangan yang mengatakan demikian itu, pandangan apa nama ni, golongan yang falsafah ataupun Mu'tazilah. Nampak? Jadi kata gitulah. Yang menggerakkan cici ialah gerakan yang dibuat oleh kita dengan geraknya jari kita. Okey. Fa hadza laisa muradan huna. Ini bukan yang dimaksudkan di sini. Bi khilafi talazumi, berlainan dengan talazum. Fa innahu kama yu'qalu, sebagaimana kita ditaakulkan, kita dapat dipikir bainal mumkinain, ta'akul antara dua mumkinain, dua mungkin, min ghairi ta'thirin, tanpa ada ta'thir li ahadihima fil akhar, pada salah satu, tanpa ada taksir bagi salah satu pada yang lain, kal jauhari wal arad, seperti jauhar dan arad, yu'qalu, maka dapat juga kita ta'akul, kita fikirkan bainal wajibaini, antara dua wajib. Nahu iradatillah, seperti iradat Tuhan, tulazimu ilmahu, melazimi akan ilmunya, wa ilmuhu, dan ilmu Tuhan, yulazimu kalamahu, ilmu Tuhan, ilmu Allah Ta'ala melazimi kalamnya. Jadi berlaziman dengan maksud talazum itu tak ada masalah. Kita boleh ta'akulkan, berlaku sebagaimana antara dua mungkin. Antara dua mungkin. Berlaku talazum antara dua mungkin. Itu harus berlaku, tak ada benda. Jauhar dengan arak. Arak melazimi jauhar. Bila arak hadis, jauhar juga hadis. Nampak? Jadi itu berlazim-laziman gitu. Dengan maksud talazum gitu. Itu kita dapat ta'akulkan. Maka begitulah juga dita'akulkan pada dua perkara yang wajib. Itu ta'akul pada perkara mungkin. Kerana pada di sini, jauhar dengan arak ni bukan dia memberi kesan ta'lil ilah. Bukan. Tapi dengan maksud talazum sahaja. Berlaziman arak bagi jauhar. Maka begitu juga dita'akulkan antara dua yang wajib. Contoh iradat Tuhan dengan ilmu Tuhan. Iradat Tuhan melazimi ilmu Tuhan. Ikut turut ilmu Tuhan. Dan ilmu Tuhan ikut turut pada kalamnya. Jadi berlaziman gitu, tak ada masalah. Tidak, dia tidak ternafi pada akal. Okay, habis. Ay yalzamuhuma. Ni mana ni? Maknan qaimun. Okey, masuk makna ta'lil. Kita baca tepi dululah sebab dia berkait dengan nak syarah kepada kalam syarih ni. Qala wa ma'na ta'lili at-talazumu, dan bermula makna ta'lil itu ialah berlazim-laziman. Ay yalzamuha ma'nan qaimun, melazimkan akan maknawiyah ini oleh makna, sifat ma'ani yang ada pada zat. Faqadirun, itu maknawiyah, ataupun lebih tepat faqaunuhu qadiran yulazimul kudrah, melazimikan kudrat. Wa muridun, sampai akhirlah. Habis. Kata dia, ay wa yalzamuhuma, dan melazim akan ia, mana ni? Yalzamuha dok. Sini yalzamuhuma. Kena ambil pada contoh. Yalzamuha, luar yalzamuha, dalam yalzamuhuma. Nuskah yang ada macam mana? Ada yalzamuhuma ke? Yalzamuha tak sini? Sini. Adakah yalzamuhuma ke yalzamuha? Sebab luar yalzamuha. Okay. Kita baca yalzamuha dulu Ay yalzamuha ma'nan, melazim akan ia sifat ma'nawiyah tadi oleh makna, yakni sifat ma'ni. Sifat ma'ani ila akhirih. Muqtada zahiri, faham daripada zahir kalam musannif, an yaqula, yalzamuha tu, bahawa dia berkata ay talzamu ma'nan, zahir daripada ibarat sepatutnya dia kena takbirkan talzamu ma'nan, yakni talzamu ay talzamu al-ma'nawiyatu ma'nan, maknawiyah itu yang melazimi akan ma'nan, iaitu sifat ma'ani. Maknawiyah itu yang melazimi, maknawiyah tu
dia itu yang melazimi sifat ma'ani. Kalau ikut zahir takbir kena buat gitulah. Tak perlu buat yalzamuha ma'nan. Sekarang ni hak ni melazimi ni, hak ni tulazimu ni. Tulazimu. Hak ni tulazimu. Tulazimu al-ma'ani. Nampak? Zahirnya gitu. Kalau dalam kelas semuka ni tanya dah ni. Kalau ikut ibarat ni, mana jadi ilah, mana jadi maklum? Berdasarkan ibarat ini ataupun talzamu ni. Lazimu dah jadi. Talzamu. Talzamu ma'nawiyatun ma'nan. Mana jadi ilah, mana jadi maklum? Mana jadi lazim, mana jadi malzum? Gitu senang. Mana jadi lazim, mana jadi malzum. Dua perkara tu. Mana jadi ilah, mana jadi maklum. Mana jadi lazim, mana jadi maklum. Mana jadi lazim, mana jadi malzum. Nak jawab. Ma'nawiyah jadi ilah. Ma'nawiyah jadi ilah. Buyan Hafi jawab. Sahih kalam talzamu ma'nan itu. Mana jadi lazim? Dua perkara. Pertama, lazim malzum. Kedua, ilah maklum. Okay. Tak boleh jawab Dr. Karaima dia cakap tapi tulis kau. Dia cakap tapi tulis. Tu satu benda yang boleh difikirkan tu. Okey, dia kata tak dengar cakap. Tapi tulis. Okey. Jadi dari segi lazim malzum, tak ada orang nak terang lagi. Dari segi lazim malzum tu. Tak apa nak jawab ilah maklum pun boleh juga, nak jawab lazim malzum pun boleh juga. Minum air sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tunggu. Ma'nawiyah jadi ma'lul. Okey. Ma'nawiyah ni dia jadi ma'lul. Ma'ani ni jadi ilah. Kerana ma'nawiyah ni melazim akan ma'ani. Ma'ani ia lazim turut ma'ani. Maka ma'ani tu jadi ilah. Ma'nawiyah tu ma'lul. Lazim malzum? Mana lazim, mana malzum? Atau jawab dah. Sinar baru jawab dah tu. Siapa sinar baru ni? Asatizah ke? Minum air sekali lagi. Bismillah. Tak ada nak cuba. Ma'ani jadi malzum. Jadi, hak lazim ni siapa? Ma'nawiyah ni lazim. Ma'ani tu jadi malzum. Nampak tak? Ni kalau dok biasa main ni, tukar ni. Tukar bimbang sekali. Ni kalau pergi ke Puak Wahabi, dia kata pasal apa dah ni. Dia mahal sesak atas tu dah. Dia, kalau jawab pun, kalau dia reti belajar lah. Tak mesti orang Wahabi ni dok reti belaka. Ada orang tahu dia belajar bab ni. Tapi makna kalau zahir daripada apa yang kita nampaknya, golongan dia tak belajar lah benda gini. Nampak tak? Ma'ani malzum. Tu jawab dah. Umi jawab ma'ani malzum ya. Jawab pula. Jadi jawapan Dr. Khairul Aiman tu bertepatan dah lah. Siapa yang bertepatan siapa? Jawapan Dr. Khairul Aiman bertepatan jawapan Umi ke jawapan Umi bertepatan jawapan Dr. Khairul Aiman?
Itu fikir-fikirlah sendiri. Okey, tu saja tu tu ada talazum kat tu. Mana dulu mana kemudian. Okey, jadi nampak sini. Jadi zahir muqtada zahir dia berkata ay talzamu ma'nan lakin. Tapi kenapa dia dak ibaratkan gitu? Dia ibaratkan mana? Yulazimuha. Dia ibarat yalzamuha, sorry. Ay yalzamuha. Dia ibaratkan yalzamuha. Jadi seakan yalzamuha ma'nan. Makna ini melazimi akan maknawiyah. Ma'ani yang melazimi akan maknawiyah. Jadi terbalik kalau ikut zahir muqtada sepatutnya buat gitu. Tapi dia tak ambil secara terbalik. Sebab tu dia kata muqtada zahiri an yaqula ay talzamu ma'nan. Lakin lamma kanat talazumu, tetapi tatkala adalah talazum itu kanat talazumu minal janibain, daripada dua belah pihak, kana kullum minhuma fi nafsil amri muttasifan bikaunihi laziman wa malzuman. Kerana talazum itu musyarakah. Dia makna musyarakah, dua belah pihak. A memberi kesan pada B, B memberi kesan pada A. Berlazim-laziman. Bukan berkesan dengan maksud ilah. A berlazim bagi B, B lazim bagi A. Maka dari kerana itu, satu itu dia menjadi bersifat lazim dan malzum dalam masa yang sama, tapi jihataini munfakkatain. Jihah yang berbeza. Kalau jihah sama, jadi tanakuk. Kalau jihah sama, tanakuk. Ni jihatain munfakkatain. Dua jihah yang berbeza. Satu pihak dia menjadi lazim kepada malzum yang satu lagi. Pihak yang berbeza pula dia menjadi malzum kepada lazim yang satu lagi. Bila begitu fayasihhu fihi i'tibaru kullim minhuma. Maka sah padanya mengiktibar setiap satu daripadanya. Maka musannif buat gini pun tak salah. Yalzamuha ma'nan qaimun tu tak salah. Sebab apa? Merujuk kepada talazum yang berlaku antara dua perkara tersebut. Habis. Faqauluhu faqadirun. Maka kata syarih faqadirun ila akhirih. Al-awla. Yang lebih awla an yakufa kaunuhu qadiran. Maknanya gitu sebagaimana kita mulahazah sebut tadi kan. Fakaunuhu qadiran tu yulazimul qudrata, melazimi kudrat, wa hakadha, dan seterusnya begitulah, dan demikianlah. Kenapa kena sebut kaunuhu? Lima marra, kerana barang yang telah lalu anna sifatan makna hiyal kaunu al-madhkur. Sifatan makna. Kesifatan maknawiyah sini. Kita tengok nuskah yang lain macam mana. Bahawa sifat makna ialah al-kaunul madhkur. Kaun yang disebut tu. Wa amma qadirun, adapun qadirun itu fahuwa ismun la sifatan. Dia itu isim bukan sifat. Dia itu isim bukan sifat. Okey. Dia isim bukan sifat. Isim qadirun tu yang kena kepada isim. Dia yang bersifat dengan kudrat. Qadirun. Yang bersifat. Bukan sifat tu sendiri. Qadirun tu kena kepada isim ataupun kena kepada diri zat yang bersifat tu. Nampak? Jadi yang notnya sini ialah kaun itu. Habis. Qauluhu mansubun ilal ma'ani, dinisbahkan kepada ma'ani. Mansub mana sini? Wasumiyat. Kita baca terpilu. Wasumiyat, dan dinamakan ma'nawiyah, dinamakan sifat ma'nawiyah itu ma'nawiyah. Dinamakan ma'nawiyah. Fa'il bagi sumiyat itu dhamir mustatir, takdiruhu huwa, yang kembali kepada al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah kena kepada musamma. Ma'nawiyatan ini maf'ul dia. Sumiyat fa'il ke, kita sebut fa'il kan.
naib fa'il dia. Bukan fa'il tadi, naib fa'il. Naib fa'il sumiyat dinama akan ia. Naib fa'il dia tu dhamir mustatihiyah. Kembali kepada al-ma'ani i'tibar al-musamma. Al-ma'ani i'tibar musamma. Iaitu sifat ma'ani tu. Kenapa dinamakan sifat ma'ani itu? Maknawiyat sifat maknawiyah itu. Kenapa dinamakan sifat maknawiyah? Jadi maknawiyah yang menjadi naib fa'il di sini itu merujuk kepada al-musamma tu. Benda itu ataupun sifat tu sendiri. Dinamakan akan sifat maknawiyah itu maknawiyatan. Maknawiyatan ni kena kepada i'tibar isim. Maknawiyah tu kita panggil maknawi. Kita namakan dia maknawiyah. Kenapa? Mansubatan, kerana dinisbahkan ilal ma'ani, nisbah kepada ma'ani. Boleh nisbatan mansubatan ilal ma'ani li'anna litisafa bil ma'nawiyati, kerana bersifat dengan ma'nawiyah far'un idhafah lah, far'u litisafi, ialah cabang daripada ittisaf bersifat dengan ma'ani. Bersifat dengan ma'nawiyah tu cabang, rentetan daripada bersifatnya dengan ma'ani. Wali annaha azharu minha, dan dari kerana sifat ma'ani itu lebih zahir daripada ma'nawiyah. Kenapa? Idh hiya mawjudun, kerana sifat ma'ani itu mawjud. Wal ma'nawiyatu thabitatun, adapun ma'nawiyah sabit saja. Faqat ma'nawiyah itu sabit saja. Kita baca dalam blok. Mana tadi? Qauluhu mansubatan ilal ma'ani. Ini halun. I'rab dia mansubatan tu hal. Hala kaunihi mansubatan. Hal min dhamir sumiyat. Hala kaunihi. Kaunil ma'nawiyati mansubatan. Min kaunil ma'nawiyati min tasmiyatil ma'nawiyati ma'nawiyatan itu. Hal keadaan dia itu dinisbahkan. Halun min dhamiri sumiyat. Mansubatan ni i'rab dia sebagai hal, mana sahib hal dia dhamir pada fi'il sumiyat. Dinama akan ia maknawiyah tu. Hal keadaannya dinisbah pada ma'ani. Okey. Fa in qulta, jika kamu kata muqtada nisbatiha ilal ma'ani, reti ataupun tuntut faham daripada orang ulama tani, orang tani sebut dengung. Faham kod dengung ataupun kita reti dan faham daripada penisbahan maknawiyah kepada ma'ani tu, ayuqal, bahawa dikata ma'anawiyah lah. Kalau kata nisbah kepada ma'ani, bila nak buat macam mana? Datangkan yang nisbah. Jadi ma'anawiyah. Patutnya gitulah. Muqtadanya gitu, ayuqal ma'anawiyah. Lianna naqul, kerana kita berkata qaidatun an-nisabi an-nisbah kaedah an-nisbi, tak nak nisbah ni, annahu ataupun kita panggil qaidatun an-nisab, tak jap kerana kaedah bagi penisbahan. Ni dalam bab nahwu, apa nama ni? Dalam bab nahwu, dalam alfiyah ada. Nampak? Dalam alfiyah ke dalam bab nahwu, kitab besar, dia akan cerita bab nisbah. Bab nisbah. Jadi nisbah ni kaedah dalam penisbahan. Kaedah dalam an-nisabi. Qaidatu lianna naku qaidatun nisabi. Kaedah nisbah. Kaedah bagi nisbah, jamak kepada nisbah lah. Qaidatun nisabi, kaedah bagi nisbah, annahu, bahawa sesungguhnya, idza urida an-nisbatu ila jam'in, jika dikehendaki untuk kita nisbahkan kepada isim jamak,
la yunsabu ila lafzihi, bahawa kita tidak nisbah kepada lafaz jamak itu, bal yu'ta, bahkan didatangkan bimufradihi, dimarikan dengan mufrad, wa yunsabu ilaihi, dan dinisbahkan kepada lafaz mufrad tu. Itu kaedah dia. Jadi kaedah dalam masalah nisab, masalah nisbah ni, kalau kita nak nisbahkan kepada jamak, kita tak nisbah ke isim jamak tu secara jamak tu, kita buat mari mufrad dia, kemudian kita nisbahkan situ, tambah yang nisbi pada situ. Qala fil khulasah, berkata Ibnu Malik dalam khulasah. Khulasah ni alfiyah lah. Khulasah, bila sebut khulasah ni alfiyah Ibnu Malik. Wal wahidudhkur nasiban lil jam'i. Wal wahidudhkur nasiban lil jam'i. Itu syatrul awal. Syatrul sani tak tulis sini. Wal wahidudhkur nasiban lil jam'i illam yushabih wahidan bil wad'i. Betul dah saya. Tengok balik dalam alfiyah tu. Dia kata wal wahidudhkur nasiban lil jam'i, dan isim wahid itu dinisbahkan kepada jamak. Wal wahidu udhkur nasiban al wahid lil jam'i. Udhkur nasiban lil jam'i, dan hendaklah kamu sebutkan nisbah bagi satu, bagi kalimah jamak. Kalimah jamak nisbahnya kembali kepada wal wahid. Wal wahid adhkur nasiban lil jam'i, ai udhkur wahidan nasiban lil jam'i. Bila nak jamak, nak nisbah kepada kalimah jamak, sebut yang wahid, isim mufrad dia. Itu pun illam yushabih wahidan bil wad'i, kalau tidak menyerupai pada isim mufrad pada wad'i. Okey. Jadi sini kaedahnya al-wahid wal wahid adhkur nasiban lil jam'i. Kalimah yang satu itu disebut nisbah bagi kalau kita nak nisbahkan kepada jamak ila akhiril bait, sehingga akhir baitlah. Okey. Habis itu. La yuqalu, maka tidak dikata al-alifu fil ma'na, alif pada makna itu badalun anil ya'i, badalun an ya'in, badal daripada ya'. Mana? Ma'ani. Ma'ani. Ada alif tu kan? Itu ganti pada ya'. Makna. Wa muqtadahu, dan tuntutannya sepatutnya anturaddal ya'u, maka hendaklah dikembalikan anturadda al ya'u, dikembalikan ya' fi nisabi pada masalah nisbah. Fa yuqalu ma'nayah, ma'nayiyah. Ma'nayiyah. Atau gitu. Dah kalau nak nisbah pada satu kan. Ni i'rab lain pula. La yuqal al alifu fil ma'na badalu anil ya'. Ni makna kan. Alif ni makna ana ya'ni kan. Ana ya'ni. Ni makna tu ana ya'ni asalnya ya'. Tapi belakang tu jadi alif lah. Makna jadi alif tu ganti pada ya'. Bila gitu patutnya dikembalikan ya' untuk nisbah. Maka kena kata ma'nayiyah lah. La yuqal li'anna naqul asyhadu an la ilaha lam yaf'alu dhalika lima fihi min athiqali. Ulama tak buat demikian kerana pada demikian itu ada berat. Bisabab ijtima'i thalathi ya'atin, kerana berhimpun 3 ya'. Ma'akasri ihdahuma, dalam keadaan salah satu bagi bawah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tunggu sekejap jawab Azhar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad.
wa syarafa wa darajata wa ba'ath innaka la tu ya Allahumma okey balik. Jadi dia kata sini sepatutnya buat mari balik ayat dia. Sebab asalnya kan makna tu asalnya ya ana ya'ni. Ada ya tu kan. Jadi buat mari balik ya makna ya. Lepas tu buat mari ya nisbah dengan ta lah. Ta'nih dia. Jadi makna yiyah. Dia patut jadi gitu. Kenapa dah buat gitu? Li'anna naqul, kerana kita kata lam yaf'alu dhalik. Ulama orang Arab ni dak buat gitu. Kenapa? Lima fihi, orang Arab secara umum lah. Orang Arab dia dak cakap gitu. Makna yiyah, dia dak buat gitu. Lima fihi minathiqal, kerana pada demikian itu pada berat sebut. Bisa berijtima'i thalathi ya'atin, kerana sebab berhimpun 3 ya. Ma'akasri ihdaha, ditambah pula baris bawah salah satu. Makna yi, 1 ya. Ni tasydid ni 2 ya dah. 3 ya ada sini. Salah satu tu bagi bawah pula. Jadi berat. Sebab tu jadi maknawiyah. Okey. Wa qawluhu li'anna ittisafa, kerana al-ittisafa ila akhirih. Mana? Li'anna al-ittisafa bil ma'nawiyah far'ul al-ittisafi bil ma'ani. Li'anna al-ittisal ila akhirih ini illatun li nisbatiha. Illah bagi nisbahnya lima dzukira, kepada barang yang disebut. Illah kenapa dinisbahkan ma'nawiyah kepada ma'ani. Ka'annahu qala, seakan syarih berkata innama nusibat al-ma'nawiyatu ilal ma'ani, hanya saja dinisbahkan ma'nawiyah kepada ma'ani, dunal aksi, tidak sebaliknya, bukan ma'ani nisbah pada ma'nawiyah, ma'a anna kullan minhuma, walhal setiap satu daripada keduanya sifatun qadimatun, semua tu sifat qadim. Kenapa gitu? Li'anna littisafa ila akhiri. Kenapa dikatakan gitu? Dinisbahkan maknawiyah kepada ma'ani, menunjukkan ma'ani tu lebih utama. Kerana apa? Ni ialah dia. Kerana maknawiyah furu' bagi ma'ani, dan ma'ani tu lebih zahir kerana ma'ani tu wujudiyah, maknawiyah itu subutiyah saja. Okay? Jadi katanya dia anal tisailah wa yasihu an yakuna. Itu illah dia. Wa yasihu an yakuna illatan, dan sah juga bahawa kita jadikan kalam analitisah tu illah litasmiyah, illah kepada penamaan. Apa sebab dinamakan maknawiyah? Li'anna. Jadi li'anna tisah tu boleh sah juga kita jadikan illah bagi tasmiyah. Bi'tibari taqyidiha bin nisbati al-madhkurah. Dengan kita iktibarkan dia dikaitkan dengan nisbah yang tersebut. Okey. Wal makna, dan jadilah khulasah maknanya apa dia? Wasummiyat bihadzal ismi, dinamakan dengan nama ini, al-mustamili ala hadhihi nisbati, yang mengandungi nisbah ini, li'anna al-ittisafa bil ma'nawiyah far'un. Gitulah. Itu takdir dia. Wala yasihu an yakuna illatan li tasmiyah bi qat'in nadhar an taqyidiha. Tapi tidak sah kita katakan kalam tersebut menjadi illah bagi tasmiyah dengan kita memutuskan pandangan daripada melihat perkaitannya dengan demikian itu. Tak boleh nak kata dia menjadi illah kepada tasmiyah secara langsung tanpa dilihat kepada kait nisbah tadi. Tak boleh. Kenapa? Li'annaha lam tu'allal, kerana kerana apa? Li'annaha, kerana maknawiyah itu, dia itu lam tu'allal, tidak boleh diillahkan. Dia bukan dia jadi maklul kepada illah, sifat Tuhan kan. Jadi tak bolehlah li'annaha lam tu'allal, kerana dia tidak diillahkan. Okay. Qauluhu wa li'annaha azhar. Dan dari kerana ia lebih zahir. Qultulah. Berhenti situlah saya. Berhenti situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan Jazallahu anna sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.